Datuk Seri Anwar Ibrahim tegaskan perjalanannya ke luar negara demi kebaikan Malaysia. Menteri Besar Selangor sifatkan sokongan adun Selat Kelang perkukuh pentadbiran kerajaan perpaduan. Pemuda UMNO desak kes tokin kalimah Allah dikenakan hukuman berat. Pemerhati politik dakwa Terengganu gagal urus perbelanjaan. MIICCI gesa jangan beri muka pihak mainkan isu 3R. Muda akan tentukan haluan pentadbiran sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstat News edisi tengah hari 18 Mac 2024 bersamaan 7 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstat TV dan follow Facebook Netstat Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan lawatan rasminya ke luar negara termasuk ke Jerman baru-baru ini dipenuhi urusan demi kebaikan Malaysia, bukan untuk berseronok seperti dituduh segelintir pihak. Dakwanya ada pihak cuba menuduhnya menyalahguna kuasa dan wang kerajaan untuk bercuti ke luar negara. Beliau kesal segelintir pihak melemparkan tuduhan itu adalah dalam kalangan tok guru memakai serban dan jubah. Sementara itu, beliau juga meminta isu pengiktirafan bak kutih serta pembukaan kantin sekolah pada Ramadan tidak diperbesarkan. Sebaliknya, ruang yang ada digunakan untuk melaksanakan wacana dan perbincangan lebih segar dan sihat. Isu pengiktirafan bak kutih sebagai makanan warisan negara menjadi polemik dan menerima kritikan ramai. Bagaimanapun, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong Kin Sing menegaskan pengiktirafan itu tiada kena-mengena dengan isu bangsa atau agama. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata, sokongan adun Selat Kelang Datuk Abdul Rashid Ashari kepada kerajaan negeri mengukuhkan lagi pentadbiran kerajaan perpaduan di negeri itu. Menyifatkan sokongan bekas pengerusi Bersatu Selangor itu sebagai sesuatu yang di luar jangkaan. Menteri Besar itu berkata tindakan tersebut pasti menyuntik lebih motivasi kepada pendukung PH khususnya ahli PKR di semua peringkat untuk terus berjuang mempertahan serta memperkukuh kerajaan negeri. Pada 6 Mac lepas, Abdul Rashid mengisytiharkan sokongan kepada kepimpinan Amiruddin dan mendakwa keputusan itu dibuat setelah beliau meneliti titah ucapan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang memuji pentadbiran kerajaan negeri berada di landasan tepat demi kemajuan negeri serta kesejahteraan rakyat. Amiruddin yang juga naib Presiden PKR tidak menolak kemungkinan berlaku pertambahan sokongan dalam kalangan adun pembangkang antaranya disebabkan faktor pemilihan bersatu yang bakal diadakan kelak. Beliau turut mengulas cadangan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim agar PH menjalin kerjasama dengan Bersatu sebelum PRU akan datang. Pengerusi PH Selangor itu berkata gabungan tersebut memiliki perancangan sendiri dalam persiapan menghadapi pilihan raya. Sekali lagi, pemuda UMNO mendesak agar siasatan kes tokin tertera kalimah Allah disiasat mengikut Seksyen 298-A Kanun Keseksaan dan pesalahnya dikenakan hukuman paling berat. Ketuanya, Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, gesaan itu dibuat selepas sayap UMNO terbabit membuat sekurang-kurangnya 13 laporan polis di seluruh negara semalam. Jika sebelum ini siasatan tidak dapat dijalankan kerana tiada laporan polis dibuat, kini tidak ada alasan mengapa ia tidak boleh dibuat. Pihaknya meminta agar ia disiasat mengikut Seksyen 298-A Kanun Keseksaan dan diberikan hukuman yang sekeras-kerasnya agar ia menjadi pengajaran kepada mana-mana pihak yang ingin bermain isu 3R. Istilah 3R merujuk kepada isu berkaitan Raja-Raja Melayu, agama dan perkauman.
Kenyataan itu dibuat sebagai respons pemuda UMNO terhadap rangkaian kedai serberneka KK Supermart yang didapati menjual stokin yang memaparkan kalimah Allah. Beliau yang juga Exco Melaka kemudian menegur pihak tertentu yang dianggap menjadi hero kerana membela pihak rangkaian kedai berkenaan serta meminta orang ramai agar tidak memperbesarkannya. Pemerhati politik Liana Marzuki mendedahkan bahawa kerajaan Terengganu pimpinan PAS gagal menguruskan perbelanjaan mereka meskipun jumlah penduduk kurang daripada Selangor. Menerusi kenyataan di laman Facebook, populasi Terengganu ialah 1.2 juta, belanja 1.86 bilion, berbeza dengan Selangor di mana populasi 7.2 juta dan perbelanjaan 1.33 bilion ringgit. Data berkenaan diperoleh daripada Buku Belanjawan Negeri 2024. Apabila diselidiki punca di sebalik angka yang tidak seimbang, Liana berkata kerajaan Terengganu banyak bergantung kepada wang ehsan persekutuan. Liana turut mendakwa bahawa Terengganu tidak layak mendapat royalti minyak berdasarkan Akta Laut Wilayah. Kerajaan digesa mengheret pelaku yang menyentuh sensitiviti agama Islam ke muka pengadilan agar dikenakan hukuman berat termasuk mempertimbangkan untuk melucutkan kewarganegaraan mereka. Pengerusi Dewan Perdagangan dan Perindustrian Islam Antarabangsa Malaysia MIICCI Muhammad Amin Fahmi berkata, pihak yang tidak bertanggungjawab menghina agama Islam dilihat seolah-olah berani menduga tahap kesabaran masyarakat Islam kerana langsung tidak cakna dan tidak menghormati agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Justru menurutnya, kerajaan tidak boleh bersikap selektif terhadap syarikat atau individu yang sengaja ingin mencetuskan keresahan dalam kalangan masyarakat Islam. Sebelum ini berlaku dua isu besar membabitkan sensitiviti agama Islam iaitu lolosnya produk Israel ke pasaran Malaysia dan juga jualan stokin yang tertera kalimah Allah. Mengulas lanjut, Muhammad Amin berkata MIICCI selaku sebuah dewan perdagangan antarabangsa yang terdiri daripada pedagang-pedagang beragama Islam mengeji tindakan terkutuk syarikat mahupun individu yang sengaja mencetus suasana yang tidak harmoni dalam kalangan masyarakat Islam. Muda tidak menutup pintu kerjasama dengan mana-mana gabungan termasuk Pakatan Harapan PH atau Perikatan Nasional PN pada masa hadapan walaupun kini fokus menjadi kuasa blok ketiga dalam dan luar parlimen. Setiausaha Agong Amir Hadi berkata, dinamik politik menunjukkan parti pernah bermusuhan boleh bekerjasama, mengambil contoh gabungan PH dan Barisan Nasional BN serta parti lain di bawah kerajaan perpaduan pasca PRU 15. Justru katanya kerjasama muda dengan PH yang terhenti apabila ahli parlimennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman keluar blok kerajaan September lalu mungkin boleh dihidupkan semula jika gabungan itu kembali mengangkat agenda reformasi dan tidak melepaskan individu daripada tuduhan rasuah. Semalam, Azmi Hassan daripada Akademi Nusantara berkata, keputusan PRU dan PRN lalu membuktikan parti berusia kurang 3 tahun itu sukar bersaing dengan parti sudah lama bertapak dalam arena politik negara. Jumaat lalu, Muda mengumumkan pendiriannya untuk menjadi kuasa blok ketiga dalam dan luar parlimen seolah-olah menutup kerjasama dengan PN menerusi pembabitan Syed Saddiq dalam jelajah untuk menerangkan hal ehwal semasa. Pada 9 Mac lalu, pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan gabungan itu akan memulakan jelajahnya untuk menerangkan hal ehwal semasa ke seluruh negara selepas Aidilfitri yang turut disertai Syed Saddiq. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstat News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstat Malaysia dan subscribe YouTube Netstat TV. Netstat Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.